Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan kerja lapangan geografi tingkatan 1. Tajuk yang diberi adalah siswa domestik di Taman Batam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang. Nama ahli kumpulan. Nama saya Muhammad Syamil Firdaus. Nama saya Wahidatul Faraha. Penghargaan. Kami ingin merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada cikgu geografi kami iaitu Puan Nur Hafizah binti Ahmad. Selain itu, terima kasih juga kepada ibu bapa dan rakan-rakan sekelas kami yang memberikan idea, cadangan dan membantu menyiapkan kerja lapangan yang telah diberikan. Pendahuluan. Setiap murid tingkatan 1 wajib siapkan kerja khusus bagi mata pelajaran geografi. Kami telah memilih tajuk siswa domestik. Menurut buku rujukan yang telah diberikan, siswa domestik terdiri daripada pejajal dan siswa yang dikategorikan sebagai bahan organik dan bahan bukan organik. Objektif kajian. Menyatakan dan menghuraikan jenis siswa domestik yang terdapat di Taman Batam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang. Mengenal pasti dan menguraikan kesan pembuangan siswa domestik di Taman Batam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang. Wawasan kajian. Saya serahkan pembentangan selanjutnya kepada Wahidatul Faraha. Wawasan kajian. Saya dan rakan kumpulan saya telah memilih tajuk siswa domestik di kawasan Taman Batam Perdana Kepala Batas Pulau Pinang. Kajian dijalankan di sekitar kawasan tempat tinggal kami. Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja khusus ini ialah sebulan. Setiap pelajar perlu menulis laporan tentang kajian yang telah dijalankan secara dalam talian. Kaedah kajian. Pemerhatian. Kami menggunakan kaedah ini untuk mengetahui tentang siswa domestik di kawasan kajian. Soal selidik. Kami menggunakan kaedah ini untuk mengumpul maklumat dengan mengedarkan borang soal selidik yang telah kami cipta menggunakan Google Forms dan diberikan kepada orang ramai. Rujukan. Kami merujuk buku teks dan internet untuk mempelajari dan memahami konsep pemanasan global dengan terperinci. Hasil kajian. Mentakrifkan maksud siswa domestik. Siswa domestik merupakan bahan-bahan buangan yang dibuang dari kawasan perumahan seperti sisa makanan, plastik, kertas dan bahan logam terpakai. Sisa buangan toksik pula seperti minyak masak atau enjin, lebihan racun rumpai atau serangga dan hampas organik. Jenis-jenis sisa domestik. Bahan organik boleh diuraikan dan dilupuskan. Dihasilkan dari sumber haiwan dan tumbuhan. Bahan bukan organik sukar diuraikan dan dilupuskan. Dihasilkan dari sumber mineral. Sisa-sisa domestik di Malaysia. Sisa domestik bagi kepada dua. Sisa pepejal, sisa makanan, plastik, kertas, logam, perabot dan pin pakai buang. Sisa cecair, minyak masak, kumbahan. Sisa pepejal.
Sisa makanan. Sisa makanan atau pembaziran makanan adalah makanan yang dibuang atau tidak dimakan. Punca sisa makanan atau kehilangan banyak dan berlaku pada peringkat menghasilkan pemprosesan runcit dan memakan masa. Istilah plastik merangkumi produk polimer sintetik atau semi-sintetik. Ia terbentuk daripada penyejatan organik atau penambahan polimer dan boleh juga terdiri daripada bahan lain untuk meningkatkan ketahanan atau ekonomi. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Kertas. Kertas ialah bahan nipis dan rata yang dihasilkan oleh penekanan gentian. Biasanya gentian yang digunakan merupakan gentian semula jadi dan berasaskan selulosa. Logam. Dalam bidang kimia, logam ialah sejenis unsur yang bersedia untuk membentuk ion atau disebut sebagai kation dan mempunyai ikatan logam. Perabot. Perabot merujuk kepada objek yang boleh dialihkan dengan tujuan untuk menyokong pelbagai kegiatan manusia termasuk duduk, contohnya kerusi, bangku dan sofa, meja makan dan tidur di katil. Lampin pakai buang. Lampin merupakan pakaian dalam yang dipakai bagi membolehkan seseorang membuang air kecil atau besar tanpa menggunakan tandas dan menyerap atau mengandungi bahan pakai buang untuk mengelakkan najis terkena pakaian luar atau mengotorkan kawasan sekitar. Sisa air. Kumbahan. Kumbahan ialah sisa buangan bawaan air sama ada terlarut atau terompat yang hendak dibuang daripada suatu masyarakat. Juga dikenali sebagai air buangan. Ia terdiri daripada lebih 99% air dan dicirikan oleh isi padu atau kadar aliran, keadaan fizikal, kimia dan organisme bakteriologi yang dikandunginya. Minyak masak. Minyak masak adalah satu lemak tulen berasal sama ada daripada tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, berada di dalam keadaan cair pada suhu bilik. Menguraikan dan menyatakan kesan sisa domestik. Terdapat beberapa punca atau kesan seperti kesan yang disebabkan oleh sisa domestik seperti pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bau, wabak penyakit, banjir kilat dan peningkatan kos penyelenggaraan. Seterusnya saya serahkan kepada Wahidatul. Pencemaran. Pembuangan sampah sarap secara langsung akan menyebabkan pencemaran seperti pencemaran air. Sumber air terutamanya sungai akan tercemar apabila sampah sarap dibuang ke kawasan sumber air. Pencemaran udara. Udara tercemar disebabkan pembakaran sisa domestik di tapak pelepasan sampah. Pencemaran bau. Timbunan sisa domestik yang tidak diurus dengan baik menyebabkan bau. Wabak penyakit. Sisa pembuangan sampah secara langsung dapat menjadi tempat penularan wabak penyakit yang disebabkan oleh haiwan seperti tikus, lipas dan lalat sebagai contoh penyakit taun, demam denggi, malaria, zika dan rotavirus. Peningkatan kos penyelenggaraan. Peningkatan jumlah sisa domestik akan meningkatkan kos penyelenggaraan yang diuruskan oleh pihak kerajaan, khususnya pihak berkuasa seperti pihak berkuasa tempatan PBT. Kos penyelenggaraan yang perlu dibiayai oleh PBT melibatkan kos penyelenggaraan tapak pelepasan, baik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan gaji pekerja pembersihan. Banjir kilat. Sikap tidak bertanggungjawab penduduk yang membuang sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat.
Apabila hujan lebat, jumlah air meningkat secara mendadak sehingga menyebabkan banjir kilat berlaku. Menghuraikan cara mengatasi sisa domestik di kawasan kajian. Cara mengatasi sisa domestik. Amalan 3R. Penggunaan teknologi terkini, penguatkuasaan undang-undang, pendirikan kempen. Amalan 3R. Penerapan amalan 3R itu kurangkan guna semula dan kita semula dapat mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. Masyarakat seharusnya dididik untuk memahami konsep amalan berkenaan. Mengurangkan apa-apa yang boleh menyebabkan sampah seperti penggunaan beg plastik dan bekas polisterina. Guna semula. Menggunakan semula bekas minuman, surat khabar, majalah atau mendermakan buku-buku dan pakaian. Kitar semula. Menghasilkan barangan baru daripada barangan terbuang seperti penghasilan kraft tangan dan baja kompos. Penggunaan teknologi terkini. Logi Waste to Energy WTE merupakan teknologi terkini yang mampu mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sehingga 85%. Teknologi WTE juga mampu mengurangkan pencemaran bau berbanding tapak pelupusan sedia ada. Penciptaan pinggan daripada ubi kayu dapat menggantikan pinggan polisterina dan mengurangkan kesan pembuangan domestik. Penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa tempatan PBT telah menguatkuasakan undang-undang berkaitan sisa domestik dengan mengenakan denda dan hukuman yang berberat bertujuan untuk memberi kesedaran kepada rakyat. Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672 dan Akta Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam Akta 673 dibuat untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan sistematik. Pendidikan. Program pendidikan tentang penjagaan alam sekitar telah diterapkan kepada generasi muda terutama dari peringkat awal. Mata pelajaran geografi dan sains dapat memupuk kesedaran dalam kalangan murid. Pelbagai aktiviti seperti kita semula boleh dilaksanakan sebagai aktiviti tambahan di sekolah. Kempen. Pelbagai kempen telah dijalankan oleh agensi kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO, pihak berkuasa tempatan, PBT dan orang perseorangan. Kempen-kempen dijalankan secara menyeluruh melalui pelbagai media sosial. Jabatan Alam Sekitar telah menjalankan pelbagai kempen seperti kempen kesedaran alam sekitar, kempen 3R dan kempen cintai sungai kita. Rumusan. Pembangunan ekonomi ini merupakan indikator yang positif dan aspek sosioekonomi penduduk, tetapi ia perlu seimbang dengan pemeliharaan dan pemeliharaan alam semula jadi. Jika kepentingan alam semula jadi kita diabaikan, penduduk akan terus menghadapi masalah seperti pencemaran dan bencana alam. Taman Bertampardana merupakan sebuah taman perumahan yang berfungsi besar untuk dibangunkan ke tahap seterusnya. Namun demikian, usaha pembangunan taman ini tidak harus dilakukan secara intensif sehingga membelakangkan penjagaan alam sekitar. Justru, setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing demi memastikan masyarakat dapat hidup dengan selesa. Sesungguhnya pembangunan ekonomi tidak membawa apa-apa makna jika masyarakat hidup dalam persekitaran yang tidak sihat dan boleh menjejaskan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Rujukan. Berikut adalah lampiran yang telah kami gunakan.
Sekian, terima kasih.